رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف إعذار الصلاة Isnani naum isnani I'dzarus salati. Cuba tengok dia punya bunyi dia. Keuzuran solat itu maknanya boleh tinggal, mana kata tak berdosa. Tak berdosa tak solat tu. Isnani dua. Dalam kitab ni dia tulis dua. Bahasa nama dia matan. Matan ni formula ya, ringkasan. Dalam kitab besar-besar dia tulis banyak. An-naumu yang pertamanya ketiduran. Wan nisyanu dan keduanya kelupaan. Tertidur tak berdosa, tapi dah jaga tidur berdosa besar. Haram tidur bila dah dengar orang azan. Tak dengar tak apa, tak berdosa. Tapi dah dengar orang azan sambung tidur, hukumnya haram. Sembahyang apa tu? Sembahyang apa pun. Bukan kata sembahyang subuh, sembahyang apa pun. Dengar azan sambung tidur, berdosa, haram. Melainkan boleh sambung tidur kalau ada uzur syar'i, di mana dia yakin ataupun dia zon dia boleh bangun untuk solat masih dalam waktu. Contohnya apa dia? Dia beritahu dekat
dekat suami dia, ataupun dekat isteri dia, ataupun dekat anak-anak dia, ataupun dekat kenalan dia, sahabat dia yang duduk tepi dengan dia. Dia kata apa? Sakit kepala sangat, tak boleh nak bangun. Nanti lagi 20 minit tolong kejut saya. Jadi maknanya dia ada harapan untuk bangun dalam waktu. Dia ada harapan untuk bangun dalam waktu sebab ada orang boleh kejut dia, maka itu jadi haruslah dia sambung sedikit lagi sekadar menghilangkan penyakitnya. Tapi kalau sengaja sambung dan tak ada pula harapan untuk dia bangun dalam waktu, maka itu adalah haram. Dia kata tak apa ada jam. Orang yang boleh bangun dengan sebab ada jam bunyi itu tak apa. Tapi kalau bom meletup pun dia tak akan bangun, tu tak boleh. Jam tak boleh harap. Kita mana tahu bateri dia habis. Kita mana tahu dia tak berbunyi ke nanti. Kita mana tahu dia rosak. Jam ni jam adat, dia bukan benda hidup. Baik. Jadi hendaklah ada orang yang boleh kejutkan dia. Maka kalau dia uzur tak kala azan itu, dia sambung sedikit kerana menghilangkan keuzuran dia, kesakitan dia umpamanya, maka itu adalah harus. Jadi kalau tak ada orang yang boleh kejut dia, maka dia sambung solat tu jadi haram. Baik, yang dia sambung tidur tu jadi haram. Maka dengar azan jangan sambung tidur. Antara susahnya lidah nak bersyahadatain, nak mengucap 2 kalimah syahadah tak kala sakaratul maut, ialah orang yang bila dengar azan dia meneruskan tidurnya ataupun meneruskan kerja-kerjanya tanpa berhenti untuk melaksanakan solat. Orang yang memelihara solat, yang dinamakan mendirikan solat, wa yuqimuna solat, dan mendirikan solat, iaitu orang yang sebelum masuk waktu dia sudah berjaga untuk menunaikan solatnya. Belum masuk waktu, dia sudah bersedia menunggu masuknya waktu solat. Itu tanda-tanda orang yang wa yuqimuna solah, mendirikan solat. Belum masuk waktu lagi dia dah siap, ready untuk menunaikan solat. Dan apabila telah menunaikan solat, dia masih ada keinginan untuk mengerjakan solat dengan yang lebih baik. Maka tu namanya orang yang memelihara, mendirikan solat. Lepas tu dia kata wa yuqimuna solah. Tu hikmah kata mendirikan solat tu, menegakkan solat, iaitu mengerjakan solat dengan memelihara adab-adab dia. Belum masuk waktu lagi dia dah bersedia untuk solat. Dah habis solat, rasa ingin lagi nak solat. Itu tanda-tanda orang yang wa yuqimuna solah. Kita tak dapat layan ini. Tak dapat dah yang ni. Tapi ada orang yang diberi oleh Allah begitu. Dan bila kita mengerjakan ibadah, jangan bergantung dengan amal. Apa dia bergantung dengan amal? Tu cicak belakang. Tepi sikit. Nak balik cicak. Tepi sikit. Tengok buku. Nanti cicak masuk dalam baju.
Boleh. Apa dia bergantung dengan amal? Bila kita beribadah, jangan bergantung dengan amal. Bila kita beribadah, jangan bergantung dengan amal kita. Jangan bergantung dengan ibadah kita. Termasuk jangan bergantung dengan makhluk itu ialah jangan bergantung dengan amal. Sebab amal tu pun makhluk juga. Orang yang bergantung dengan Allah tak bergantung dengan asbab, tak bergantung dengan makhluk dan tak bergantung dengan amal. Sekurang-kurangnya jadi syirik khafi. Macam mana kata bergantung dengan amal? Bergantung dengan amal bergantung dengan amal ni ialah bila kita selesai buat amal, maka kita rasa lega dah buat dah amal. Belum buat amal, rasa keluh kesah sebab belum beramal. Bila dah buat amal, rasa gembira, rasa puas hati, rasa lega sebab dah buat amal. Kita rasa tu bagus, rupanya tu tipu daya dalam beramal. Itu namanya tipu daya dalam beramal. Dah baca Quran rasa lega. Dah solat tahajud dah rasa lega. Dah selawat 10,000 kali sehari rasa lega. Dah istighfar habis dah 100,000 kali rasa lega. Susah nak buat. Dia cerita pula korang. Tu lagi teruk. Hak cerita korang ni lain. Tu lain cerita pula. Ni rasa lega je. Amal dia cerita korang tu lain pula. Tu dosa lain pula. Ni dia rasa lega dengan amal ni. Rasa puas hati dengan amal. Bila buat dosa rasa aku ni ahli neraka dah. Bila dah berhenti dosa tu sekejap, lalu melapaskan taubat, rasa lega. Sebaik aku dah taubat. Esok lusa buat balik. Ngumpat balik. Lepas tu buku taubat pula. Dah taubat rasa lega. Masa buat rasa seronok, lepas buat rasa menyesal, lepas taubat rasa lega. Tu tanda-tanda kita tu bergantung dengan amal. Dan sebenarnya kita tu duduk dalam gharar, iaitu tipu daya. Tak tulis macam mana nak faham? Tak tulis tak fahamnya. Dia kena tulis. Apa saya cakap pun tulis. Nanti balik tengok boleh. Jadi macam mana nak hilangkan penyakit bergantung dengan amal? Macam mana nak hilangkan penyakit bergantung dengan amal ni? Kerana bergantung dengan amal itu pun sifat mazmumah. Dan itu tipu daya. Baik. Untuk hilangkan penyakit bergantung dengan amal ni, yang pertama, darjah orang awam. Darjah orang awam, apa dia cara dia? Yang pertama darjah orang awam. Cara menghilangkannya ialah memandang anugerah Allah. Memandang anugerah Allah. Macam mana kata memandang anugerah Allah? Dalam Quran kata zalika fadlum minallah. Demikian itu ialah anugerah Allah.
iaitu jangan merasa kerajinan diri. Hilangkan perasaan kerajinan diri. Yang kedua, jangan merasa keinginan hati. Hilangkan rasa keinginan hati. Yang ketiga, jangan pandang usaha diri. Hilangkan pandangan usaha diri. Lalu pandanglah dan masukkanlah ke dalam hati segala kebaikan adalah anugerah Allah. Kita solat, Allah yang gerakkan. Kita zikir, Allah yang gerakkan. Allah yang menganugerah. Kita baca Quran, Allah yang menggerakkan. Allah yang menganugerah. Kalau Allah Ta'ala tak anugerah, kalau Allah Ta'ala tak menggerakkan, nescaya kita tak solat, nescaya kita tak zikir, nescaya kita tidak beramal ibadah. Maka tak kala kita memandang zalika fadlun minallah, maka hapuskan rasa kebolehan diri, lalu memandang Allah yang maha memperbuat segala sesuatu, termasuklah gerak kita. Baik, biasanya orang awam macam kita ni, orang awam lah, bila buat dosa kita seronok, lepas buat dosa terasa bersalah, terasa menyesal, kemudian kita taubat. Dah taubat, rasa seronok, rasa puas hati. Maka inilah dia tipu daya. Maka taubat, wajib taubat. Memandang amal ni wajib taubat. Lepas taubat, pandanglah anugerah Allah. Allah yang menggerakkan kita bertaubat. Dapat kita solat, Allah yang menggerakkan kita solat. Dapat kita menuntut ilmu, Allah yang menggerakkan kita menuntut ilmu. Mana jangan pandang usaha diri. Mana kata buang ananiah. Ananiah ni dia tak berdosa, tapi dia boleh menyebabkan dosa. Maka banyaklah orang yang tertipu daya dengan amal sebab tidak menghalus-halusi tipu daya ini. Banyaklah orang yang tiada pahala pada amalnya kerana terpedaya, tertipu dengan perasaan bergantung dengan amal ini. Ia salah satu di antara penyakit ujub. Penyakit ujub. Baik. Begitu juga kita mengaji, kita faham ilmu dengan rasa kita dah faham. Kita mengaji, kita faham satu ilmu, jangan kita rasa kita dah faham. Pandang Allah yang alim. Kita itu jahil dan terus jahil selamanya. Kalau tak boleh pandang yang macam tu, pandanglah apa? Pandanglah anugerah Allah. Baik, itu yang pertama, untuk menghilangkan bergantung dengan amal tadi.
Yang kedua, untuk menghilangkan amal. Tadi yang pertama apa dia? Buang, jangan pandang usaha diri. Faham tak? Ada tulis kan? Yang kedua, pandanglah af'alullah, iaitu pandang perbuatan Allah. Pandang perbuatan Allah. Allah yang menggerakkan kita. Jadi tauhidul af'al. Memandang tauhidul af'al, lalu tenggelam dalam wahdatul af'al. Jadi orang yang memandang segala perbuatan yang terbit di alam adalah perbuatan Allah. Jadi kesimpulan dia, untuk hilangkan penyakit tipu daya ini, penyakit bergantung dengan amal dan segala penyakit-penyakit mazmumah ni, pandanglah perbuatan Allah, iaitu af'alullah. Duduk pada darjah tauhidul af'al. Kalau tak dapat memandang af'alullah, maka pandanglah zalika fadlum minallah, iaitu demikian itu adalah limpah kurnia Allah, anugerah Allah. Maka itulah dia cara menghilangkan penyakit ananiah yang melahirkan rasa bergantung dengan amal, ujub, riak, takabur, sum'ah, hubud dunia dan sebagainya. Ya, maka pandang dua itu. Antara dua itu, tak dapat pandang af'alullah, itu darjah orang khawas sebenarnya. Ya, nombor dua ni darjah orang khawas. Darjah orang khawas, dia memandang af'alullah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi orang awam ni dia pandang fadlum minallah, anugerah Allah. Zalika fadlum minallah. Tolong kejut kawan, siang ke dia. Bangun berdiri. Dia masa mengaji, masa sembahyang tidur. Masa lain dia melompat sakan. Dua tu yang masalah tidur. Dia belajar, sembahyang. Lain sembahyang, lain mengaji, melompat sakan. Baik ya. Jadi dia kata tadi, kita sambung balik kitab kita. Keuzuran solat itu, mana tak berdosa tinggal solat itu. Yang pertamanya ketiduran, yang keduanya nisyan, lupa. Dalam kitab lain dia tambah lagi. Nombor tiganya ialah tertawan. Ya, tertawan. Mana terbelenggu, seperti terikat. Penyangak masuk dalam rumah, ikat tangan kat tiang, kat kaki, tak boleh nak buat apa, dia londeh keluar lepas spender. Nak gerak tak boleh, sampai lah, ya, bukan kata subuh sampai ke zuhur besok ni. Jadi subuh tak sembahyang, berdosa tak berdosa, sebab tertawan. Bukan tertawan hatiku padamu. Tertawan tu dengan mana terkandas, terikat, ya, terkurung umpamanya. Baik, syurutus salati. Waw tu dia tak ada bunyi, dia cuma tanda.
Ya, tanda ya. Tanda panjang. Syurutus solati thamaniyatun. Bermula segala syarat sembahyang itu 8. At-taharatu, pertamanya suci. Anil hadatsain, daripada 2 hadas. Apa dia? Al-asghari, iaitu hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar. Hadas kecil apa hadas kecil? Hadas kecil apa dia Danish? Hadas kecil. Tahu hadas kecil macam mana? Tak tahu. Hadas kecil tu tak ada wudu. Faham? Hadas kecil tu tak ada wudu. Tak ada wudu tu hadas kecil kan. Jadi hadas kecil tak boleh sembahyang. Siapa sembahyang dalam hadas kecil itu menghampiri murtad, kata Imam Hanafi. Tak ada wudu, pergi solat menghampiri murtad. Ringan sedikit seksanya di kubur orang yang tak solat daripada orang yang solat tanpa wudu. Solat tak ada wudu tu lagi besar dosa daripada tarkus solat, daripada meninggalkan solat. Jadi jangan solat kalau tak ada wudu, ataupun dah tahu dah terkeluar kencing dalam solat, wajib berhenti, jangan teruskan solat. Ataupun terkentuk dalam solat, jangan teruskan, berhenti. Maknanya kalau dah terbatal solat, wajib berhenti, jangan teruskan. Teruskan solat berdosa besar, iaitu menghampiri syirik, menghampiri murtad. Lebih besar dosa daripada orang tak solat. Kita tahu kita dah batal. Kadang-kadang bukan sebab kentut, bukan sebab kencing, bukan sebab berak. Kadang-kadang kita solat meninggalkan tamak-ninah. Selalu kita tengok orang solat tak ada tamak-ninah pada i'tidal. Banyak kali. Kadang-kadang dah tua-tua lah, bukan muda-muda. Muda-muda takut dia baru belajar, dah tuha-tuha dah, umur dah 60 dah, solat masih batal lagi, dan dia teruskan solat, maka berdosa besar dia. Dosa itu menghampiri syirik. Sebab dah batal masih teruskan. Dia kena batal, kena berhenti, tapi tak tahu. Pasal tak tahu, orang belajar dia rasa dia dah lebih, dia rasa dia pandai sangat dah. Tahu macam mana selalu orang batal solat masa i'tidal. 2 tempat, masa rokok dan masa i'tidal. Satu lagi suka bergerak-gerak. Bergerak-gerak lebih pada 3 kali, garu buh balik. Garu balik. Garu bawah ni garu tak balik. Gerak sana, bergerak sini. Jaga orang yang suka bergerak-gerak dalam solat tu. Jaga kawan-kawan, kalau tengok kawan ya yang bergerak-gerak tu, lo tegur. Selalu bergerak. Di sini dia seorang suka bergerak tengah solat. Saya garu sana, garu sini. Saya duduk lagu tu, bakit duduk lagu ni balik, duduk lagu tu balik. Tolong tegur sikit. Sampai nampak. Ya. Mungkin dia tak tahu ke, dia tak perasan. Baik, macam mana selalu orang batal dalam solat pasal i'tidal dia. Tengok ni, saya nak tunjuk. Jangan solat, rokok, Allah Akbar,
Nampak? Dia rokok spring. Kadang-kadang Pak Imam dia betul lah. Dia rokok spring. Allahu Akbar. Kita nampak ya, wajib mufarakah. Ikut juga kita batal. Pasal apa? Mengikuti imam yang batal tu batal. Satu lagi. Yang tidak. Subhanallah liman hamidah. Tak ada tamanina. Cukup ramai. Orang Tuhan pun ada. Subhanallah liman hamidah. Nampak? Wa sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ada tamanina duduk ni. Rokok kena tamanina. Tidak pun kena tamanina, berhenti. Rokok tamanina kurang-kurangnya. Subhanallah. Kurang-kurang tamanina. Sami'allahu liman hamidah. Berhenti dulu tamanina. Kurang-kurangnya selama subhanallah 2 alif atau 4 harakat. Itu sekurang-kurang tamanina. Kalau lagu ni itu apa dia? Itu namanya Charlie Chaplin. Tahu Charlie Chaplin? Semalam saya pergi berjalan 2 hari, pergi ziarah tok guru saya meninggal. Berhenti masjid ni kan. Berhenti tempat sembahyang R&R. Bukanlah saja nak cari salah orang. Dia buat depan mata Allah. Jadi nak tegur pun tak ada. Doa lah, ya Allah kurniakanlah hidayah taufik dalam hati dia agar dia minat pergi belajar agama. Dan kurniakanlah juga hidayah taufikmu pada aku, kerana aku pun banyak lalai dan dosa. Jangan minta ke orang kita dah. Kita pun kena minta kat kita juga. Ya. Kita minta doa ke orang, minta juga doa untuk diri kita. Pasal kita pun bukan baik sangat. Kita pun banyak juga dosa. Kita tahu banyak tahu. Banyak tu je kita tahu. Banyak lagi yang kita tak tahu. Dosa tu kita tak buat, dosa lain kita buat. Jadi jangan terus memandang salah orang. Mungkin dia tu tak belajar. Kita ni yang banyak belajar, banyak pula melanggar apa yang kita belajar. Mana lebih besar dosa? Orang yang buat dosa dalam keadaan dia tak tahu, dengan orang yang buat dosa dalam keadaan dia tahu. Orang yang buat dosa dalam keadaan dia tahu tu dosa, lebih besar dosanya daripada orang yang buat dosa dalam keadaan dia tak tahu. Terkadang orang yang tak tahu tu dimaafkan. Tapi orang yang dah tahu tu dosa buat juga, dosa dia berganda-ganda. Adik kita ni dalam duk pandang orang salah, jangan duk pandang orang yang salah kita tak salah. Kadang-kadang kita tu lebih banyak salah daripada orang. Baik. Jangan kata orang tu bodoh, jahil dan sebagainya. Kita pun sama ya. Jadi bodoh, jahil tu tinggalkan sebagai fakta ilmu, bukan untuk ditujukan kepada siapa-siapa. Ya, saya pun dah sebut juga bodoh, jahil ni sebagai fakta ilmu sebenarnya, bukan ditujukan kepada siapa-siapa. Tapi orang ni mengaji, kadang-kadang dia salah faham pasal dia baru mengaji. Tak kata ke dia lah baru mengaji, hak lama mengaji pun tak faham. Mana satu fakta, mana satu tuduhan, mana satu menghukum. Jadi kita ni cakap
atas dasar fakta ilmu. Siapa buat begitu maka dia itu bodoh. Siapa buat begitu maknanya dia itu jahil. Siapa buat begitu orang maknanya orang tu fasik, zalim, kafir, syirik. Itu fakta, menyatakan fakta ilmu, bukan menghukum. Tapi dia rasa kita menghukum dia. Ini masalah. Tapi memang sungguh sebab ada orang suka menghukum. Ni jadi lagu tu. Adalah satu orang ni dia suka menghukum. Maka bila ada orang yang cakap sebagai fakta menyatakan hukum, dia kata menghukum. Menyatakan hukum tak sama dengan menghukum. Menyatakan hukum itu fakta. Menghukum itu menuduh dan memfatwakan. Yang tu salah, yang tu salah. Menghukum ni boleh majlis syura ulama. Nak hukum orang tu kapi ke apa jangan. Ni dalam duk kempen-kempen pilihan raya kadang-kadang terkeluar perkataan-perkataan yang menghukum orang tu musyrik lah, kafir lah, fasik lah. Menghukum jangan. Menyatakan hukum tak apa. Barang siapa, tu tak apa. Tu menyatakan hukum. Dia tu munafik tu. Ya, tu tak boleh, tu menghukum. Dia tu munafik besar. Jangan, tu menghukum. Jangan. Jangan menghukum orang. Sokonglah saya. Tuan-tuan pasti masuk syurga. Jangan tuan-tuan sokong dia. Confirm dalam neraka lah tuan-tuan. Jangan. Tu menghukum. Kita tahukah kita ahli syurga? Confirmkah kita tahu dia ahli neraka? Kita nampak. Jangan buat keluar perkataan lagu tu. Tak kira lah pilihan raya ke kempen mundi ke apa, jangan. Jangan. Benda ni boleh merosakkan keadaan, mengkeruhkan suasana. Jaga ya. Kita mengaji pondok ni jaga. Jangan senang menghukum orang. Jangan menghukum. Jangan menghukum. Menyatakan hukum tu tak apa. Menyatakan hukum wajib. Tapi menghukum itu kerja majlis syura ulama. Kita bukan majlis syura, majlis syuru je kita ni. Pagi-pagi syuru nasi lemak. Baik, habis. Tu ada kecil. Ada kecil ni apa dia? Ada kecil apa dia tuan? Dah tadi sebut, lupa dah lebuangan mana tu. Ada kecil apa dia? Tiada duit. Tiada duit ada kecil. Tiada wudu. Tiada. Ni kalau tak tekan tak masuk ni. Tak faham ni, tak ingat, kena tanya, kena tekan lagu tu. No? Kita dah ajak dia sembahyang. Kena ajar sembahyang. 2-3 orang tolong ajar dia sembahyang. Duduk saja tak ada kerja apa, tarik dia. Tolong ajar dia sembahyang. Sembahyang banyak tak betul. No? Boleh. 2-3 orang. Itu ada kecil. Wal akbar wal akbari, dan hadath besar. Apa dia hadath besar? Apa dia hadath besar? Hadath besar ni ada 5. Yang pertama, mati. Mati tu hadath besar. Haram dia solatkan dia sebelum dimandikan. Yang kedua,
haid. Yang ketiga, nifas. Yang keempat, wiladah. Wiladah ni apa dah? Beranak. Yang kelima, jima. Yang keenam, keluar mani. Baik, 6 tu hadas besar, wajib mandi. Hadas kecil ni ya, menyucikannya dengan berwudu. Baik, habis. Kemudian katanya wat-taharatu, dan keduanya suci daripada wat-taharatu anin najasati, dan suci daripada najis. Berhenti dekat tu dulu. Sikit jadi lah. Tu pun tak apa ingat. Saya tanya balik, tak ingat ada. Hafal tu. Wa yuqimuna solat, dan mendirikan solat. Apa maksud mendirikan solat tu? Baik, dia tanya, adakah pergerakan kecil dalam solat yang dilakukan berulang kali boleh menyebabkan batal solat juga? Pergerakan kecil macam mana? Pergerakan dalam badan ni ada 3. Satu, pergerakan anggota kecil. Yang kedua, pergerakan anggota besar. Yang ketiga, pergerakan seluruh tubuh. Pergerakan anggota kecil tidak batal solat. Pergerakan anggota besar batal solat kalau melebihi, kalau 3 kali berturut-turut. Pergerakan seluruh tubuh tidak batal solat. Baik, macam mana? Pergerakan anggota kecil, jari. Jari ni anggota kecil. Jadi kita garu. Kita garu ni kata ni. Garu macam ni. Tampal lu pipi ni, tampal dekat sini ni. Tampal lu, tampal tapak tangan ni. Tampal tapak tangan tu kat tubuh, garu. Jadi ni 10 kali pun tak apa. Pasal apa? Ni anggota kecil. Tapi kalau macam ni, ni anggota besar. Kau bergerak ni, batal sembahyang. Tahu Danan? Tahu? Faham? Faham? Garu lagu ni. Ni anggota besar. Batal. Garu kepala, garu dari gini ke. Digeremik lepas hidung. Garu punggung, pemunyik belakang. Gerak lebih ni. Ni anggota besar. Ni anggota kecil. Ini garu. Ni anggota, jari ni anggota kecil. Walaupun anggota kecil, jangan 5-5 sekali. Bergerak habis semua. Tanpa lagu tu, garu. Kau nak kata hidung? Tak ada, garu. Jangan macam tu. Kata 40 kali. Bukan 3 kali. Jari. Nampak? Jadi anggota kecil ni, garu lah 40 kali pun tak apa.
Lagi anggota kecil apa dah? Mata. Bibir mata. Buka tutup. Tutup apa? Tak batal. Tu anggota kecil. Mana telinga? Gerak telinga. Macam telinga rusa. Boleh? Siapa boleh gerak telinga ni? Dia boleh? Gerak telinga. Boleh? Bergerak tengok. Oh, boleh ada. Ha? Saya tahu dia boleh. Tu yang suruh dia buat. 40 kali gerak dah bang. Telinga. 40 kali gerak ke telinga anggota kecil. Hidung. Hidung anggota kecil besar. Hidung anggota kecil. Gerak lah tak apa. Cuba gerak hidung. Buat kembang kecut. Boleh buat. Try buat. Tak mau buat pula. Boleh buat apa? Buat. Boleh dia. Hidung tak apa. Kau gerak lah 40 kali pun tak betul. Bibir. Buka pula. Tapi jangan bunyi. Buka tutup. Tak betul. Pasal apa? Bibir anggota kecil. Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang lagu tu baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan taranum Quran ke apa? Macam harga kau. Kepala batal. Pasal kepala tu anggota besar. Setiap yang bersambung dengan tubuh itu anggota besar. Kepala, tangan, siku ni, paha, kaki, itu anggota besar. Jari, mata, telinga, hidung, bibir, awal ekor. Yang tu anggota kecil. Dulu ayah saya pernah singgah satu masjid, dengar orang duk muzakarah. Dia kata kita kalau sembahyang awal ekor naik, jangan gerak-gerak. 3 kali ekor gerak batal sembahyang. Dia segini, awal ekor tu termasuk macam jari. Kau gerak 40 kali pun tak betul. Tu anggota kecil. Dengan anggota besar. Anggota besar pada kepala. Pergelangan tangan ni. Lengan ni. Ni. Kepala. Kaki. Betis. Paha. Perut. Tu anggota besar. Ingat tu anggota besar. Kepala. Ni pergelangan tangan ni. Ni yang panggil lengan. Ni. So ni. Kaki, paha, betis, kaki. Amal ekor kecil. Perut. Gerak anggota tu 3 kali turut-turut batal. Tapi kalau 3 kali tak berturut, macam mana? Mula-mula tak boleh. Tu kata lagi nangkep balik. Tak boleh. Dosa kata lagi. Naik balik. 3 kali tu tak berturut. 3 kali itu berselang. Dia tak berturut, dia berselang. Dia berselang selama melebihi tumakninah. Kalau berselang melebihi tumakninah, itu tak nama berturut-turut. Kalau dia bergerak tu berturut-turut dengan makna tak sampai masa tumakninah, dia bergerak lagi. Yang tu yang batal. Tapi kalau 3 kali boleh. 2 saat gatal lagi 3 kali. Tu tak batal. Sebab tu tak berturut-turut. Itu berselang. Satu lagi, kalau bergerak seluruh tubuh. Seluruh tubuh tak batal. Macam mana? Tengok. Ni biasa
biasa orang yang badan besar-besar ni. Orang kurus-kurus tak jadi je. Orang bigger. 1, 2, 3 jaga-jaga. Besar-besar tak tu lah badan macam tu. Jalan pun macam tu. Jaga-jaga. Tolong ni 1, 2, 3 ni. Saya tengok 1, 2, 3, 4. Exercise banyak sikit. Esok badan gendut. Esok nak bangun tidur tak. Tengok, ni tak betul. Biasa orang yang badan besar. Dia bila dia semai dia mesti jadi macam ni. Goyang satu badan. Satu badan dia goyang Nampak berapa puluh kali mesti. 1 kali 2 kali dia pusing. Macam bumi mengelilingi matahari. Tapi kaki tak bergerak. Badan dia bergerak Ini tak betul. Kaki tak bergerak. Kaki masih berpaksi di bumi. Maka lagu tu tak bergerak. Tak betul. Nampak? Tapi kalau dia gerak tangan, ni kita pula. Betul lah. Bukan dia seluruh tubuh. Ada kita seluruh tubuh. Ni bukan anggota. Seluruh tubuh bergerak. Ni bukan anggota. Kalau yang batal tu anggota besar. Anggota besar bergerak dengan tubuh. Seluruh tubuh bergerak. Ni banyak berlaku di kalangan orang badan besar-besar. Yang terutama yang batnul kabir. Tu batnul kabir. Perut besar. Perut dia besar, dia tak nak seimbang badan. Diri mesti bergerak. Orang kuih mana tahu. Tanya orang gemuk. Dia nak bawa badan dia pun seksa. Lepas tu jangan beli gemuk. Lepas tu bila semayang, memang tak boleh duduk straight. Dia pergi mana pun, perut sampai dulu. Pergilah mana pun, pergi jamban perut sampai dulu, pergi restoran perut sampai dulu. Tahu? Pergi mana-mana perut sampai dulu. Perut depan kan? Kalau lawan lumba lari, kompon dia menang. Pasal apa? Perut sampai dulu. Tapi tak larat gemuk. Kalah dia. Jadi duduk pondok jangan duduk belah perut. Baik, habis. Baik, boleh terangkan tentang darah ikan yang masih keluar walau dah dicuci bersih. Baik, darah ikan ni cara nak cuci dia gini. Darah ikan ataupun darah daging, ayam ke, daging kambing ke, lembu ke, bila kita basuh, wajib kita basuh sampai darah dah tak keluar lagi dah. Dia jadi membeku, dia melekat. Sekira-kira kalau nak dibuang tu kena buang daging dia, isi dia, baru boleh tanggal. Maka tu tak apa, dimaafkan darah tu. Yang haram ni darah yang mengalir. Darah yang dah melekatkan daging tu dimaafkan. Jadi cara dia nak basuh ikan ni, cara dia bila kita dah buang tai, kita rendam sekejap dulu, bagi dia lekang darah. Nanti kita jerus letak dalam bakul. Bakul yang ada lubang-lubang tu. Orang bagi apa? Penapis. Penapis yang ada lubang-lubang. Baik, biarkan saja dia mengalir keluar. Dan kita basuh, bersih-bersih, biarkan saja mengalir keluar sampai habis air tu, sampai habis dah mengalir tu, maka
kita simpan dalam peti sejuk. Ataupun kita goreng lah, masak dapat. Jangan duk pergi kelebek ke dah, kelebek tak habis-habis dia kau. Faham? Rendam dengan air limau ke air asam ke, sekira darah tu dia dah keluar habis, kemudian jerus. Kita jerus satu-satu. Atau kalau banyak ke bubuh dalam bekas, kemudian biarkan air tu mengalir keluar sampailah air tu dah tak ada dah. Air tu dah tak ada tu, habis semua tu. Masak tak apa. Darah ayam yang keluar sewaktu goreng. Baik, darah ayam yang keluar sewaktu goreng itu dimaafkan. Sekiranya masa dah dibasuh, dia melekat pada daging. Bila goreng tiba-tiba dia keluar pula, itu dimaafkan. Itu darah yang dimaafkan. Pasal asal dia dah melekat. Yang kedua, apa dia tulis? Tulisan kecil sangat. Apakah dimaafkan ke apa tulis pun tak ada. D-M-A-A-K-A-N. Dimaafkan ke dimaafkan? Dimaafkan kot. Adakah ia dimaafkan atau macam mana? Itu dimaafkan. Nanti minyak masak tu boleh diguna semula atau sudah jadi najis, pakai balik lah dengan dibuang. Dah habis. Jadi kalau najis tu dah dimaafkan, maka dimaafkanlah segalanya. Dimakan, minyak disimpan, mercik kena baju, maka taklah jadi najis. Tak jadi mutanajis. Jadi najis-najis ni ada darah yang dimaafkan walaupun mengalir, macam darah kutu. Orang perempuan ni jaga. Selalunya kat asrama ni banyak kutu orang perempuan. Pasal rambut panjang. Jadi tolong jagalah. Jaga kutu. Apa hukum darah kutu ni? Darah kutu ni hukum asal najis. Hukum asal najis. Tetapi najis itu dimaafkan. Kata sebahagian besar mazhab kita Syafi'i. Sekiranya dia tidak besar melebihi had yang dimaafkan. Berapa had yang dimaafkan? Iaitu sebesar biji jagung. Kalau sebesar duit 50 sen, itu besar, tak dimaafkan. Itu wajib basuh. Kalau dia maafkan tu tak apa, buat solat pun tak apa. Cuma abdulnya dibasuh. Kutu masa dia hidup, kutu masa dia hidup duduk atas kepala, dia tak dihukumkan najis. Tapi kalau dia dah mati, jadi bangkai yang tak dimaafkan. Ini kutu. Ya. Kata setengah ulama dimaafkan. Kata setengah ulama tak dimaafkan. Dia ada dua pendapat dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi kalau gitu nak pakai yang mana? Bolehlah pakai yang dimaafkan tu. Ya. Cuma jangan banyak. Jangan banyak. 2 kilo duduk dalam pokok. Dia kutu apa duduk dalam kilo.
Yang mana tak banyak ni macam mana? Tak banyak pada huruf. Mungkin 3 ekor. 3 ekor tu. Mana tak menghasilkan bau. Tak menghasilkan bau. Ibarat tak menghasilkan bau ni, tak menghasilkan bertukar sifat air. Contohnya gini lah. Macam orang mandi hadis besar pakai telaga. Dulu kami duduk pondok, lu mandi pakai telaga, mana pakai kolam, mana brum campak mandi ni. Sekali mari musim kemarau, ya, belajar 500 orang. Bukan 50 orang, bukan 15 orang, 500 orang nak tanah tu. Telaga ada 4 biji je. Lambat pergi, tu dia nampak tanah. Lambat pergi mandi, nampak tanah, air habis. Telaga punya dalam. Telaga dalam dekat 20 kaki. Pakai tali 25 kaki. Lambat pergi, habis air. Dia telaga tu tak pernah kering, tapi main dengan 500 orang. Bahagilah 4, seorang 200, 100 lebih seorang. 100 lebih satu telaga. Kering juga. Dah habis tu nak mandi mana? Nun, Sebatu. Jalan kaki pergi kot tengah Bendang. Pergi mandi sumur di ladang. Tahu? Sumur di ladang. Ladang apa? Ladang padi. Sawah padi. Bendang. Nun ke tengah tu ada orang kampung tu bagi mandi di sana. Telaga pun tak besar banyak, kecil je. Air pun selut. Air selut putih. Bila mandi boleh buat bendera Malaysia. Tarik 1, 2. Tahu. Lepas mandi tu boleh buat bendera Malaysia kat jari. Tarik putih. Selut. Melekat kat badan. Sebatu pergi. Lepas tu bawa balik pula air untuk minum 2 baldi. Sebatu pula. Saya tengok hampa di sini mewah betul. Kadang-kadang buka air tu biar keluar satu baldi bro. Tu yang saya rasa nak marah. Pasal apa? Dah senang lagu tu cara hampa. Saya lu susah. Sebatu jalan pergi balik. Saya pun tak ada kawan mengaji pondok lain, bila tanya dia. Tanya Ustaz Ta'ilah. Tu dia mengaji pondok lain dulu. Ustaz Ta'ilah pondok Muak. Usah lah kumpul pondok lain dulu. Betul tu yang saya marah Bazir. Kenapa tak pernah susah? Saya pernah susah. Basuh baju seminggu sekali je. Simpan dulu nak pergi basuh jauh. Pergi habis lah. Ini orang mengaji sini. Baik. Ada tu nak cerita. Jadi air jangan bazir. Air jangan bazir. Ingat, walaupun musim banjir, air juga boleh merosakkan. Air memang keperluan, tapi juga boleh merosakkan. Macam api. Api memang keperluan, tapi juga boleh merosakkan. Begitu juga duit. Duit memang keperluan, tapi juga boleh merosakkan. Kalau dia tak ada, rosak juga. Pasal apa? Tak minum, tak makan. Jadi Nabi sebut khairul amal awsatuha. Sebaik-baik amal tu pertengahan. Jangan banyak sangat, jangan tak ada langsung. Air tu jangan banyak sangat, orang bazir. Jangan tak ada langsung, nak makan pun tak boleh, nak wudu pun tak boleh. Macam juga duit, jangan banyak sangat, jadi pembazir. Jangan tak ada langsung, jadi kadang-kadang jadi kafir. Al-faqiru aqrabu ilan nar, al-ghaniyu aqrabu ilan nar.
Terlalu fakir pun menghampiri neraka, terlalu kaya pun menghampiri neraka. Jadi kalau kita ni tak kaya dan tak pula sampai papa ke dana, itu tanda Allah Ta'ala sayang kita. Terkenal pun bahaya. Dia nak kena jaga protokol dia. Nak cakap hukum pun takut-takut. Takut. Selagi kena tangkap, kena itu, kena ni. Allah, malu. Jadi Tuhan tak bagi kita ni terkenal. Yang kenal kita pun anak-anak bini kita yang kenal kita. Lain tak kenal dah. Kawan sebelah pun tak kenal. Tak kenal itu bagus. Satu rahmat Allah. Dia terkenal ni susah. Terkenal ni susah. Orang tak kenal lagi bagus. Barang siapa mencari gah di dunia, maka terhina ia di negeri akhirat. Jaga. Jangan cari gah di dunia. Kalau dah nak jadi tu, itu takdir Allah, kita tak lawan. Cuma jangan sengaja piduk cari. Begitu juga dengan kekayaan, jangan sengaja dicari. Kalau dia datang tu pegang sebagai amanah. Dia tak ada jangan pergi cari. Cari boleh sekadar menguatkan ibadat. Jangan sampai ada cita-cita one day I will be a billionaire man. Jangan. Cita-cita lagu tu jangan. Tengok kapal terbang, one day I got it. Jangan duk ada cita-cita lagu tu. Itu semuanya cita-cita yang memusnahkan diri. Berapa ramai orang yang memusnahkan dirinya dengan cita-cita yang tak memberi manfaat sebenarnya. Itu nama dia apa dia? Gharar. Itu namanya waham yang gharar yang adamiyah. Itu namanya waham yang gharar yang adamiyah. Sangka-sangkaan yang menipu daya yang sebenarnya tiada. Itu yang menguatkan lagi ananiyah. Jadi terhijab kita daripada ma'rifatullah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita doa, saya mohon masa-masa lapang lepas zuhur nanti ke, tolong sembahyang sunat hadiah kepada almarhum tuan guru saya yang telah kembali ke rahmatullah petang Jumaat kemarin, iaitu almarhum tuan guru Syekh Pak Abdul Hamid yang orang panggil Pak Cumik Wali. Jadi cara sembahyang sunat hadiah dia, soleh sunnatal hadiyati rak'ataini lillahi ta'ala. Aku solat hadiah 2 rakaat. Aku solat hadiah 2 rakaat. Ataupun aku solat 2 rakaat pun cukup lah. Usalli rak'atain. Ataupun aku solat. Dia sembahyang hadiah ni sembahyang sunat mutlak sebenarnya. Tapi dinamakan sunat hadiah tu ditambah oleh ulama. Nabi kata apabila ada kematian di kalangan kamu, maka hendaklah kamu bersedekah. Dalam hadis lain Nabi kata apabila mati seseorang kamu, sesungguhnya mayat itu berkeluh kesah di alam barzakh selama 7 hari. Maka hilangkanlah keluh kesahnya itu dengan kamu bersedekah ke atasnya. Maknanya kita bersedekah niat nak hantar pahala ke dia.
Walaupun sedekah tu hanya sekeping roti, tu dalam kitab I'anatul Talibin. Kalau kamu tak dapat nak bersedekah, maka tunaikanlah solat 2 rakaat. Dalam kitab Khazinatul Zain dia kata sembahyang 2 rakaat tu macam mana? Usalli sunnata lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama dia baca Fatihah sekali, kemudian baca Alhaakumut Takatsur sekali, kemudian baca Qul huwallahu ahad 11 kali. Begitu juga pada rakaat kedua, Fatihah sekali, Alhaakumut Takatsur sekali, Qul hu 11 kali. Tak tahu nak baca surah apa, baca Qul ya sudah lah sekali. Rakaat kedua baca Qul hu. Kemudian lepas habis solat, angkat tangan berdoa, ya Allah, aku telah pun menunaikan solat 2 rakaat, sampaikanlah pahala solat itu kepada kubur Tuan Syekh Pak Cumi. Kerana sedekahkan mak ayah kita pun niat gitulah. Aku telah pun solat 2 rakaat, ya Allah, sampaikan pahala bacaan pahala solat itu kepada kubur ibuku, kubur ayahku, kubur guruku. Kalau saya mati nanti tolong buat, lepas dikebumikan, tolong buat sembahyang itu ya. Bila nak buat? Selepas dikebumikan. Maka sampai bila boleh buat? Sampai bila-bila pun boleh buat, tak ada had. Dah 100 tahun, 100 tahun pun boleh. Mayat-mayat, mayat hanya boleh 3 bulan. Kita tahu kematian bila dia mati, baru sebulan, boleh sembahyang mayat lagi. Boleh sembahyang sunat, boleh sembahyang mayat gaib. Aku solat ke atas mayat yang gaib, 4 takbir, fardu kifayah kena Allah Ta'ala. Boleh, walaupun dah 2 bulan setengah, tapi lebih 3 bulan tak dituntut lagi. Boleh sembahyang kat mana? Kat rumah boleh. Saya lupa malam nak suruh sembahyang sunat gaib. Nanti lapang-lapang buat, seorang jadi imam. Tak tahu doa, doa tak apa hari tahu. Doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu cukuplah. Nanti hafal doa. Doa mayat tengah panjang-panjang, pendek sudah, makruh panjang-panjang. Ada setengah orang mayat-mayat habis bagi salam dia buat tahlil. Habis tahlil doa tahlil. Habis doa tahlil doa mayat pula. Boy, panjangnya, mengada-ngada itu imam. Makruh memanjang-manjangkan. Ya, solat, doa solat, wirid lepas solat, setelah solat jenazah ni makruh. Sebab apa? Mayat itu, jenazah itu, dia sudah tidak boleh lagi duduk di alam syahadah ni, kerana dia sudah duduk di alam barzakh. Maka kita melambatkan dia, memasukkan ke alamnya, maka jadi makruh dan menyusahkan dia, meresahkan dia. Walaupun dia jenazah yang kurang molek hidupnya, tapi dia resah juga. Dia tak hidup situ. Macam kita lah tak hidup dia mengaji. Dia tak lagi dia berkudu pagi. Dia resah gelisah, tak hidup. Kaki kena nak jalan juga. Balik-balik rumah lagi resah rupanya. Itulah umpama dia mayat tadi. Apa jadi mayat? Silat-silat, terjun jatuh dalam parit, mak ngulak. Mayat terus. Baik, habis. Jadi tolonglah bayang hadiah untuk guru saya. Guru saya ni hak macam dia tu ada seorang lagi.
Macam dia tu ada seorang lagi umur pun lebih kurang dia, ada seorang lagi kat Kedah ni. Allah ya. Itu guru saya kenal umur 18 tahun tu. Umur 18 tahun saya kenal dia. Dia pergi ziarah-ziarah. Dia meninggal sebelah bulan Rabiul Akhir. Baru ni kita buat khutbah. Antara tanda-tanda tanda-tanda gerhana bulan, saya dah sebut dalam kitab orang tua-tua, ya, tanda-tandanya apa. Tapi ni ramalan, bukan mesti. Nabi pesan gerhana ni bukan menandakan apa-apa. Cuma terkadang kata orang tua-tua, pedoman, ramalan. Ramai orang hamba rakyat yang sakit sehingga meninggal. Kemudian pemerintah ya banyak duduk dalam kemurungan. Nanti murung sungguhlah mengundi dalam banjir. Cerdik buat mengundi dalam banjir. Datuk nak banjir mengundi juga. Manusia bila dah cerdik sangat dia lagu tu. Nah. Buat macam mana dia lebih cerdik. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara, limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya fattahu ya razaq. افتح لنا فتحا قريبا ما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.